Hai semua, selamat kembali. Era kadar rendah yang dinikmati pelabur semasa pandemik akan berakhir. Fed telah melancarkan kitaran pengetatan dasar monetari ketika ekonomi global masih belum pulih sebelumnya daripada krisis pandemik. Kini majoriti bank pusat sudah pun beralih kepada pendirian hawkish. Nampaknya tidak lama lagi pihak pengawas selia di seluruh dunia akan mengikuti arah aliran umum dengan mengetatkan dasar. Oleh itu, pada ketika ini dapat kita perhatikan berakhirnya era mata wang rendah dan bermulanya kitaran baharu. Baiklah, mari kita bincangkan apa yang berlaku dalam sesi Asia hari ini. Inflasi yang tinggi di seluruh dunia memberikan tekanan ke atas pasaran saham dengan menjejaskan sentimen. Oleh itu, pasaran equity AS memulakan minggu ini dalam keadaan pesimis dan ditutup bercampur-campur pada hari Isnin. Hanya indeks Dow Jones berjaya menambah 0.08%, manakala S&P 500 susut 0.4% dan Nasdaq turun 1.2%. Para pedagang bertindak menyingkirkan saham Tesla, Zoom serta saham-saham syarikat pengkomputeran awam. Kebimbangan sekali lagi tercetus mengenai prospek ekonomi global terutama selepas keluaran laporan ekonomi China semalam. Pada bulan April, jualan runcit serta keluaran perindustrian menguncup dengan ketara di China. Selain itu, turut terdapat penurunan mendadak dalam sektor pembuatan Amerika Syarikat. Indeks pembuatan New York Empire State yang diterbitkan semalam merosot ke angka negatif 11.6 berbanding bulan sebelumnya pada 24.6. Penurunan drastik di kedua-dua negara ekonomi terbesar dunia telah memburukkan sentimen pasaran. Selain itu, para pedagang turut bimbang dengan masalah sedia ada mengenai isu gangguan rantaian bekalan yang telah memburukkan lagi keadaan. Namun begitu, berita bahawa pihak berkuasa Shanghai akan membuka semula perniagaan secara beransur-ansur selepas lebih 6 minggu penutupan mungkin akan meredakan sedikit ketegangan. Hari ini, pasaran equity Asia kebanyakannya didagangkan dengan keuntungan. Antara yang masih menjadi penghalang kepada mata wang AS ialah kelembapan ekonomi, masalah geopolitik, inflasi yang tinggi serta kenaikan kadar faedah yang akan datang oleh Fed. Pada hari Jumaat, indeks dolar AS melonjak ke paras tertinggi 20 tahun pada 105.10 berbanding pesaing utamanya. Namun selepas itu, ia mula menurun secara beransur-ansur. Dalam sesi Asia, indeks itu membuat pengukuhan dalam saluran harga di antara 103.72 sehingga 104.23. Pada masa video ini dibuat, ia didagangkan pada 103.73. Hasil bond kerajaan turut jatuh ke wilayah negatif. Nampaknya spekulator bimbang mengenai risiko ekonomi AS berkenaan kenaikan kadar yang agresif. Malah semakin ramai pakar cenderung percaya bahawa Fed akan meningkatkan kadar tunai sekurang-kurangnya 50 mata asas pada kedua-dua mesyuarat akan datang. Senario dan perhindaran risiko sebegini mendorong kenaikan dolar AS sebagai aset selamat. Walau bagaimanapun, penganalisis percaya bahawa mata wang AS pada ketika ini telah dinilai terlalu tinggi dan kemelesetan ekonomi mungkin menggoncang kekukuhan dolar AS. Inilah sebabnya mengapa pelabur pada ketika ini kurang pasti bagaimana pengetatan agresif oleh Fed akan bermanfaat bagi pertumbuhan selanjutnya mata wang AS. Di tempat lain, para pedagang sedang menunggu penerbitan indeks harga pengguna Jepun. Angka awal CPI meningkat kepada 1.5% daripada 1.2%. Walau bagaimanapun, adalah jelas bahawa Bank of Japan tidak akan beralih kepada pendirian hawkish. Pada hari Selasa, Timbalan Gubernur BOJ Masayoshi Amamiya turut mengesahkan pendirian tersebut. Beliau berkata bahawa terlalu awal untuk mengambil tindakan bagi menarik balik rangsangan ekonomi serta masih mempunyai pelbagai cara yang boleh dibuat. Atas sebab ini adalah penting untuk berpegang kepada pelonggaran dasar monetari. Bagi mata wang yen, pakar strategi forex menganggap bahawa fasa penurunan harga pertama akan berakhir. Jadi yen mungkin meningkat kepada 125.10 dalam jangka panjang. Semasa dagangan Asia hari ini, dolar AS berada di kedudukan teratas.
Semasa artikel ini ditulis, dolar AS meningkat kepada 129.36 berbanding yen. Selain itu, pasangan dolar yen bergerak dalam saluran menaik pada 128.80 sehingga 129.57. Kini ia menghampiri paras tertinggi tahunan pada 131.34. Seterusnya, RBA bertindak menaikkan kadar utama pada bulan Mei buat kali pertama dalam tempoh lebih 11 tahun serta pada saat paling tidak menguntungkan buat kerajaan iaitu sebelum pilihan raya. Walau bagaimanapun, apa yang perlu dilakukan sudah pun selesai. Minit mesyuarat RBA telah dikeluarkan hari ini. Mesyuarat seterusnya akan diadakan pada 7 Jun selepas pilihan raya Persekutuan. Para pedagang sedang memikirkan pilihan untuk saiz kenaikan kadar. Terdapat jangkaan berbeza-beza di antara 15 sehingga 40 mata asas. Walau apapun, RBA perlu melaraskan dasar monetari bagi mengekang inflasi yang melambung tinggi dan mengembalikannya ke tahap sasaran. Hasilnya, OC akhirnya telah pulih dari paras terendah beberapa tahun. Pada masa artikel ini ditulis, ia telah membuat penyatuan pada 0.7034. Pasangan AUD-USD telah didagangkan dengan kecenderungan kenaikan harga dan bergerak di antara tahap sokongan 0.6967 dan tahap rintangan 0.7035. Jangan lupa untuk meninggalkan sebarang komen. Jumpa lagi dalam ulasan video seterusnya.